Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyrina Aida binti Muhammad Noh di PH 202126379. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan makanan dan minuman yang diragui status halalnya. Pada tahun ini, umat Islam diuji dengan lambakan produk, khususnya makanan keluaran syarikat bukan Islam yang diragui status halal serta kaedah pemprosesan. Malangnya, umat Islam tanpa rasa bersalah membeli dan menggunakan seisi keluarga yang kesannya menyebabkan aliran tunai umat Islam masuk ke poket mereka yang tidak sepatutnya. Selain itu, daripada darah daging kita turut membentuk daripada makanan dan minuman yang berunsur syubhah. Selain itu, kuasa membeli umat Islam sangatlah tinggi. Bahkan, ia banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Maka, kemunculan kempen Buy Muslim First iaitu BMF antara usaha umat Islam melalui Persatuan Pengguna dan Ekonomi Islam bagi mengajak umat Islam menyokong dan membeli barangan keluaran syarikat umat Islam sendiri kerana ia diyakini halal selain proses aliran tunai turut beredar dalam rangkaian umat Islam sahaja. Akhir sekali, kita mempunyai alternatif. Maka, pastikan kita memilih produk Muslim tanpa syak dan ragu. Maka ketahuilah untuk mencari yang halal dan baik itu memerlukan pengorbanan tenaga, masa dan RM2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainita Al-Hamid dari kelas 3-1C. Saya akan menerangkan tentang latar belakang dan punca berlakunya isu lambakan produk yang diragui status halal ini. Lambakan produk import berasaskan keju, tenmusu, coklat rempah ratus, minyak masak dan produk dalam tin yang diragui status halalnya di pasaran dikesan semakin serius tanpa persetujuan halal antarabangsa dikeluarkan badan luar atau jika ada pun ia tidak diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Produk berkenaan dilihat bebas, dipamer dan dijual di rak premis runcit. Lebih membimbangkan, produk makanan import popular yang dijual itu memang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan pengguna Malaysia termasuk dalam kalangan umat Islam. Keadaan itu menimbulkan persoalan berhubung pematuhan pihak pengurusan pasaraya, syarikat pengimport dan pengusaha perniagaan produk makanan dari luar negara terhadap peraturan persejilan halal JAKIM selama ini. Semakan ke atas, beberapa produk makanan import terbabit mendapati kebanyakan produk tanpa persejilan halal diiktiraf JAKIM dibawa masuk dari negara Eropah serta Asia, khususnya Filipina dan China. Ada juga didapati menggunakan logo halal namun statusnya diragui kerana tidak disokong JAKIM. Sebahagian besar produk juga tidak memaparkan maklumat jelas syarikat pengimport biarpun ada tertera maklumat syarikat dan negara pengeluar. Manakala tinjauan di sebuah pasaraya di ibu negara mengesan lebih 5 jenis produk makanan import berasaskan keju, minyak masak dan rempah ratus yang tertera logo halal dikeluarkan oleh badan yang tidak mendapat pengiktirafan JAKIM. Tinjauan ke satu lagi pasaraya pula didapati produk makanan sejuk beku seperti daging yang tidak tertera sebarang logo halal atau dengan logo halal tidak diiktiraf JAKIM dijual bersama produk yang tertera logo halal. Pemantauan juga mendapati ada produk sejuk beku terbabit dijual tanpa memaparkan sebarang maklumat termasuk mengenai syarikat pembekal dan pengimport serta logo halal menyebabkan produk berkenaan tidak diketahui dibekalkan dari industri tempatan atau import. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin bin Maswadi ingin membentangkan tentang pandangan ulama pada makanan yang diragui statusnya. Ulama banyak membincangkan isu pemakanan berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3 yang menyebut tentang binatang-binatang yang diharamkan secara terperinci dengan menetapkan 10 jenis binatang yang haram. Ayat ini menjadi panduan dalam menentukan kehalalan sesuatu makanan dan produk di samping ayat-ayat lain yang hanya menjelaskan secara umum yang menetapkan 4 jenis binatang yang haram. Antara binatang yang tidak boleh makan yang dinyatakan di dalam surah Al-Maidah ialah yang pertama, binatang yang tidak disembelih. Yang kedua, binatang yang darahnya mengalir. Yang ketiga, binatang yang disembelih kerana yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat,
binatang yang mati akibat tercekik. Seterusnya yang kelima, binatang yang mati akibat dipukul. Yang keenam, binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi ataupun ditanduk oleh binatang lain. Yang ketujuh, binatang yang mati dimakan binatang buas seperti binatang harimau, beruang dan selainnya. Yang terakhir, binatang yang disembelih atas nama berhala. Assalamualaikum, saya Anis Nabila Muhammad Nur dari kelas DP 1C ingin menerangkan kesan serta impak isu terhadap negara. Islam menyuruh umatnya saling bantu-membantu untuk meletakkan Islam pada kedudukan tertinggi, termasuklah urusan ekonomi. Dan dikhawatiri akan menimbulkan 4 perkara. Yang pertama, keresahan pengguna. Perasaan benci dan marah yang terpendam di hati oleh umat Islam terhadap pengeluar atau pengusaha makanan bukan Islam. Kemarahan terpendam ini boleh mengancam keselamatan negara, walhal mungkin ada pengusaha yang benar-benar tulus dan berusaha memenuhi kriteria halal yang diperlukan. Isu halal dan haram ini amatlah sensitif. Yang kedua, hilang dan luntur kepercayaan rakyat terhadap institusi Islam seperti JAKIM dan agensi-agensi penguatkuasa yang di bawah kelolaan kerajaan yang memberi kesan terhadap pemerintahan negara. Sepatutnya menteri yang berkaitan kepenggunaan dan bidang hal ehwal umat Islam perlu proaktif akan perkara ini. Yang ketiga, sepatutnya Malaysia menjaga statusnya sebagai negara Islam yang dibanggakan oleh negara luar apabila menjadi halal hub di rantau Asia. Kegagalan Malaysia mengurus dan menjaga status makanan halal bagi rakyat sendiri dikhawatiri akan merosakkan reputasi negara dan merencatkan penglibatan pelabur-pelabur dari Zon Tengah dan lain-lain negara Islam dalam industri pemakanan negara. Yang keempat, penyalahgunaan logo halal dari pelbagai agensi Islam secara berleluasa termasuk 60% logo halal JAKIM akan boleh merangsangkan lagi pengusaha makanan atau pemilik pasaraya yang majoritinya bukan Islam untuk mengambil jalan mudah melanggar undang-undang dan mengenepikan soal halal dan haram yang boleh mewujudkan konflik agama dengan majoriti umat Islam dalam negara ini. Ini amatlah berbahaya dan sesungguhnya mencegah dari awal itu lebih baik untuk mengelakkan nasib menjadi bubur. Semoga pihak kerajaan, agensi berkaitan dan pengusaha industri makanan mengambil langkah drastik untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan dan keharmonian semua secara bersama. Juga diharap pemilik dan pengusaha makanan bukan Islam yang jujur dan mematuhi undang tidak menjadi mangsa prejudis kerana konflik ini. Assalamualaikum, saya Siti Humairah dari kelas DP 1C. Saya ingin berkongsi pendapat tentang solusi isu halal yang tular di Malaysia. Islam letakkan garis panduan halal haram yang jelas dalam pengambilan makanan minuman kerana ianya merupakan sebahagian tuntutan ibadah. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang bermaksud, dan makanlah makanan halal lagi baik dari apa Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Isu halal di Malaysia semakin membimbangkan kerana kurangnya kesedaran dan sifat mengambil mudah tentang aspek halalan thayyiban yang boleh menjejaskan aspek spiritual dan fizikal dalam diri setiap individu, terutamanya pengguna Muslim. Seterusnya, pengambilan makanan syubhah dan haram akan memberi kesan terhadap pembangunan kerohanian di samping menjejaskan pembentukan akhlak. Kerajaan memainkan peranan penting untuk mencari solusi berkenaan isu halal di Malaysia. Contohnya, kerajaan Malaysia dan JAKIM sedang bangunkan 2 inisiatif iaitu Manual Prosedur Persejilan Halal Malaysia Antarabangsa dan Model Eksekutif Halal Antarabangsa. Langkah ini diambil untuk memperkasakan sijil halal Malaysia antarabangsa melalui program perantarabangsa Sijil Halal Malaysia. Selain itu, membolehkan pemain industri luar negara memohon persejilan halal Malaysia secara langsung dari JAKIM. Di samping itu, keutamaan ini diberikan kepada usahawan kecil Bumi Putra melalui program bimbingan yang melibatkan agensi kerajaan.
Kesan dari solusi ini, Malaysia akan melahirkan generasi yang bijak dan menjadikan Malaysia semakin maju dalam semua aspek seperti aspek politik, ekonomi dan sebagainya. Dan saya ingin menerangkan tentang kesimpulan makanan dan minuman yang diragui status halalnya. Kesimpulannya, pihak JAKIM haruslah mengambil berat mengenai isu ini bagi memudahkan untuk umat Islam membeli barangan yang dijamin halal dan tiada keraguan. Selain itu, memastikan orang Islam dapat membeli dengan selesa serta mengambil tindakan bagi sesiapa yang menggunakan logo halal yang palsu dengan niat ingin mendapat keuntungan dengan menjual barangan yang tidak halal. Hal ini mengakibatkan bahawa tiada individu yang berani membuat pekerjaan yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu, masyarakat juga memainkan peranan penting dalam bekerjasama untuk menyelesaikan isu ini, kerana sekiranya seorang individu Muslim yang mendapat maklumat berkaitan salah guna logo halal yang di mana meletakkan logo halal tersebut pada barang dan makanan yang tidak halal, maka kita perlulah melaporkan syarikat dan produk tersebut kepada pihak JAKIM agar pihak JAKIM dapat mengambil tindakan atas perbuatan produk dan syarikat tersebut. Sampai sini sahaja yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih.